Ada tak soalan lain? Bagus Iman. Ashikin, ada nak tanya? Adam ada nak tanya? Syazwan ke? Hanis Safisha, Nur Aina Safiah, Pertiwi, Amilah. Amilah nak tanya boleh. Balkis ada nak tanya tak? Ada nak tanya tak? Boleh letak. Ustaz nak tanya. Saya bukan Ustaz. Baru nak start je. Nak tanya apa? Hasna Hashimah. Siapa? Syazwan ni rasanya. Nak tanya apa? Boleh letak dalam ruangan komen. Dan saya pinkan. Kalau tak boleh jawab, kalau ada nak tanya, dia tengah type kot. So saya ulang balik sementara tu kawan awak tu, saya ulang balik untuk dua rukun ataupun dua benda yang mesti kena buat semasa mandi wajib. Luarlah. Dua rukun yang pertama ialah niat. Ada dalam buku teks muka surat 127 ni. Niat mesti ketika air sampai ke mana-mana anggota badan. Tapi kita disunatkan untuk bahagian kanan dulu. So kita contoh kalau mandi shower tu sebelah kanan dulu lah. Ataupun yang mandi guna air paip sebelah kanan juga. Ataupun yang mandi dalam kolah ataupun bathtub dan sebagainya sebelah kanan juga sama. Lepas sampai terkena bahagian yang pertama iaitu datus niat. Lafaz ni ialah nawaitu raf'al hadathi akbari lillahi ta'ala, itu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, sahaja aku mengangkat hadas sebesar kerana Allah Ta'ala. Itu perkara yang pertama ataupun perkara wajib yang pertama ataupun rukun mandi wajib yang pertama. Yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota badan, kulit dan rambut. Ini sebab tu maksudnya keseluruhan, dalam hidung pun kena badan, dalam rongga-rongga, dalam telinga ni kan ada lubang telinga pun kena, ada pusat, ada pusat. Ataupun sebarang lipatan-lipatan yang ada dekat badan kita, dekat ketiak ke apa ke. Ni contoh lubang pusat ni dalam ni. Ada soalan Ustazah? Adakah orang yang baru masuk Islam, misalnya Cina, adakah dosanya akan diampunkan ketika orang itu memeluk Islam? Ustazah? Ya. Ustazah ada tak? Dia tanya, adakah orang yang baru memeluk Islam, misalnya Cina, adakah dosanya akan diampunkan ketika orang itu memeluk Islam? Dia tanya. Okey. Orang yang baru memeluk Islam ni dengan niat yang betul, seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi dosanya Allah akan ampunkan jika dia bertaubat nasuha lah. Jadi dia akan bersungguh-sungguh. Maknanya dia memeluk Islam itu kerana kita kepada Allah lillahi ta'ala, bukan sebab nak kahwin ke. Ya, zaman sekarang ni ada yang nak peluk Islam sebab nak kahwin dengan orang Islam, dengan orang Melayu dan sebagainya. Tapi sebenarnya untuk memeluk Islam ni kerana akidah dan untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Jadi kalau betul-betul dia bertaubat, dia ada sambungan Ustazah. Dosanya sebelum masih belum Islam, maksudnya masa dia belum Islam dulu. Dia kata diampunkan tak? Ni sambungan dia. Sambungan dia Ustazah. Ketika orang tu memeluk Islam. Sebelum. Dia tanya contoh dia pernah minum arak dulu kan, contoh belum Islam. Dia minum arak, makan BI. Tersebutlah bab 1 kan, contoh. Lepas tu adakah dosa dia buat, dia benda mungkar tu diampunkan? Diampunkan. Okay. Islam ni contohnya seperti Sayyidina Umar bin Khattab kan. Sebelum Islam dia pun banyak
Pernah bunuh anaknya. Islam. Maksudnya zaman jahiliah lah. Jadi bila dia telah berislam, dosa-dosa Allah dengan cara hidup yang baiklah dalam agama Islam. Okay. Maksudnya diampunkan. Nak tambah, maksudnya dosanya itu sebelum Islam diampunkan. Tapi contoh bila lepas dah Islam, tapi dia dah tahu benda tu haram, dia buat juga, yang tu berdosa balik lah. Sama juga macam kisah yang, ingat tak satu kisah seorang tu nak berhijrah, dia pernah membunuh 99 orang. Itu dosa bunuh. Bukan dosa minum arak, bukan dosa dosa minum arak, dosa makan bab satu, bukan. Dosa dia 99 orang dia bunuh. So akhirnya bila jumpa seorang ulama, bukan ulama, dia macam seorang ni ahli ibadat, dia kata macam mana Allah nak ampunkan dosa kau? Kau dah bunuh 99 orang kot. Kau confirm neraka macam tu. Dengan orang-orang tu kena bunuh. Jadi cukupkan 100. Dah 100 orang kena bunuh, dia jumpa lagi seorang lagi ulama. Ulama ni dia mahir lah. Maksudnya dia amal, ulama yang bagus lah. Maksudnya dia jumpa, adakah Allah akan ampunkan dosa aku? Aku dah bunuh 100 orang. Dia tanya ulama tu, kata Allah ni maha pengampun, pintu taubat Allah ni luas sebenarnya. So ulama tu tanya dia, kau tinggal kat mana? Lepas tu Allah kata, ulama ni bagi tahu dia, suruh dia hijrah daripada tempat dia duduk sekarang ke tempat yang baru, ke tempat dia nak sebut nama tempat. Contoh daripada SMK Kapar, berhijrahlah ke SMK Meru, ni contoh So akhirnya dalam perjalanan dia meninggal. Akhirnya ni cerita dia panjang sebenarnya. Akhirnya dengan rahmat Allah dia masuk ke syurga akhirnya. Hasil daripada dia bertaubat selepas dia bunuh 99 orang tu. Sama juga dengan kita. Contoh kita dah Islam. Kita dah Islam kan, daripada Islam IC kita ni. Dari hari kita Islam IC. Bila kita lakukan dosa, adakah dosa kita diampunkan? Maksudnya soalan lebih kurang samalah. Maksudnya kalau contoh, kalau anda kata dia sebelum Islam, dosa memang diampunkan. Kita dalam Islam pun sama. Walaupun kita di Islam dah lama, kita buat dosa pun akan diampunkan. Anda kata kita taubat nasuha. Tazah kalau salah betulkan. Ya. Ada nak tambah lagi? Ada soalan lagi? Ada soalan lagi tak? Ustazah nak tambah apa-apa lagi? Okay. Tak ada Tak ada dah Apa? Itu saja kot. So saya tak nak ambil masa 1 jam. Sebab ini saya untuk rakaman, untuk yang tak dapat masuk boleh tengok YouTube ni dan boleh jawab soalan link quiz yang saya akan bagi dalam grup WhatsApp nanti. So itu sahaja kot. Jap saya nak paparkan untuk semacam biasa. Kita dah habis Q&A, soalan nanti kalau ada apa-apa pertanyaan bolehlah PM Ustazah ataupun PM saya. Kalau saya tak tahu, insya-Allah saya akan rujuk kepada yang lebih pakar. Okey, kita ni saya akan bagi dalam grup kelas nanti. So kita sudahkan kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Astaghfirullah. Al-Asr ila insana ila allazina amanu salihah wa subhaq. Okay, itu saja dari saya. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Terima kasih yang masuk untuk kelas divisi online. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk kelas-kelas yang seterusnya minggu depan. Saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.